Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda menonton pantau agenda reformasi. Tetapi sebelum kita nak beri tempuan topik ataupun tajuk perbincangan pada waktu ini, saya nak bawakan kepada anda beberapa tumpuan khususnya di perbahasan sidang Parlimen pada sesi sebelah pagi tadi, yang mana antaranya Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan yang mana perang Palestin dan juga Israel tidak harus sama sekali dipolitikkan. Perdana Menteri berpegang dengan pendiriannya bahawa isu tersebut telah meragut banyak nyawa dan beliau enggan terlibat dengan wacana yang sia-sia yang mempertikaikan dan juga sinis terhadap tindakannya. Jelas Perdana Menteri, beliau faham masing-masing ada pendirian dan mungkin ia berbeza, namun isu tersebut tidak harus menjadi modal politik. Saya ikuti beberapa perkembangan, sebab itu saya sebut tadi, tak usahlah dipolitikkan. Masing-masing ada pendirian, mungkin sedikit perbezaan kecil tentang cara tindakan, tetapi jangan anggap ini isu yang boleh kita permainkan untuk dapat kepentingan politik. Seperti mana yang pernah disebut dalam leluhur bangsa Melayu, jangan kita mahu bina mahligai atas pusara. Orang derita, yang banyak terkorban, jangan kita mahu gunakan ini sebagai mahligai politik atas pusara rakyat. Pendirian kita sedaya upaya menyampaikan dan hampir setiap hari hubungan dengan negara Islam terutamanya dengan negara yang sealiran untuk memberikan pandangan mereka. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Suhaizan Kayat yang meminta ulasan Perdana Menteri berhubung beberapa kenyataan sinis terhadap pendirian Malaysia dalam isu Palestin. Kementerian Pertahanan sentiasa bersedia untuk membantu misi keamanan di Palestin sekiranya diberi mandat. Menterinya Datuk Seri Muhammad Ahsan bagaimanapun berkata, sehingga kini Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB belum memberi sebarang mandat tentera pengaman untuk memasuki Gaza. Berkenaan dengan saranan daripada ARAU untuk kita mengadakan tentera pengaman tidak melalui PBB ataupun tidak mengharapkan PBB tetapi melalui OIC dan dikatakan juga tadi adanya tentera pengaman Afrika. Afrika dia memang ada tentera pengaman sendiri, betul. Dia tidak bersangkut sangat dengan sebab African Union dia memang ada di bawah African Union punya charter dia, ada dia tentera pengaman daripada negara-negara Afrika sahaja, ya. Jika ada apa-apa masalah di negara Afrika, mereka akan menghantar tentera pengaman dengan segera. Tentang OIC itu tadi, saya serahkan kepada Kementerian Luar Negeri lah, ARAU, ya. Kerana seperti Julutong cakap tadi, kita nak hantar tentera kita, ya, nak buat ceasefire apa semua. Bagi Kementerian Pertahanan Datuk Pertua, ini adalah isu luar negara. Isu luar negara eloklah sebaiknya diurus oleh Kementerian Luar Negeri. Kami di Kementerian Pertahanan atau Angkatan Tentera, you just decide dengan izin. Buat keputusan. We will be there. Ya? Kita akan ke sana jika ada keputusan, jika ada mandat dan jika ada yang membolehkan kita menghantar tentera pengaman kita dengan segera. Bahkan kita dah ada pun di Lebanon. Ya? Jadi Datuk Pertua, soalnya macam tadi mengatakan supaya bangsa-bangsa bersatu membuatkan gencatan senjata. Tambah Muhammad, keputusan untuk menghantar tentera secara unilateral ke sesebuah kawasan bergolak bukan sesuatu yang mudah. Ia perlu melibatkan penelitian pelbagai pihak termasuklah kementerian yang terlibat serta pandangan negara-negara di sekitar kawasan bergolak. Sehingga kini ATM jelasnya telah terlibat dalam 37 misi di bawah panji-panji PBB sejak 1960-an. 5 misi keamanan masih dijalankan iaitu di Selatan Lebanon, Kongo, separuh Sudan, Sahara Barat dan Yaman. Beliau menjawab soalan ahli Parlimen PNR Datuk Seri Syairah Kasim di Dewan Rakyat pada Selasa. Baik, unjuran jumlah pekerja asing sehingga 30 September 2023 adalah lebih 2.7 juta orang. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata jumlah itu merangkumi lebih 1.8 juta pemegang pas lawatan kerja sementara dan lebih 150,000 pekerja asing yang belum memasuki Malaysia.
Menurut Siva Kumar, jumlah pendatang asing tanpa izin yang berdaftar di bawah program rekalibrasi tenaga kerja 2.0 pula adalah seramai 747,167 orang. Penggunaan pekerja asing adalah bagi memenuhi keperluan tenaga kerja bagi sektor-sektor tertentu yang sukar diisi oleh tenaga buruh tempatan. Berikutan itu, kerajaan giat merangka dan melaksanakan pelbagai inisiatif merentasi kementerian dan agensi bagi menggalakkan tenaga kerja tempatan menceburi pekerjaan dalam sektor yang didominasi pekerja asing. Kementerian Sumber Manusia menggalakkan industri supaya beralih kepada penggunaan otomasi, mekanisasi dan pendigitalan yang dapat mewujudkan permintaan terhadap pekerja berkemahiran tinggi. Siva Kumar berkata kebergantungan kepada pekerja asing berkemahiran rendah akan dapat dikurangkan secara berperingkat dengan pelaksanaan automasi, mekanisasi dan pendigitalan. Ada daripada kita yang sentiasa menyinari hidup yang lain. Ada daripada kita yang hulurkan tangan, berikan masa. Ada daripada kita yang sentiasa turut serta. Walau berbeza, kita duduk semeja. Tiada jurang antara kita. Kongsi rezeki bersama. Kongsi idea. Kita raikan perbezaan. Sematkan kesatuan. Bila bersama, kita menggerakkan negara ke puncak dunia. Baik, kembali dalam pantau agenda reformasi, kita nak memberi tumpuan untuk waktu ini khususnya kita melihat pada perkara ataupun perkembangan yang lain. Saya nak merujuk kepada kenyataan yang sebelum ini ataupun baru-baru ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi yang mana mengatakan ataupun yang menyatakan monsun Timur Laut MTL dijangka bermula November ini dan juga berakhir pada Mac tahun depan. Selain kebanyakan model iklim antarabangsa menunjukkan kitaran atmosfera di kawasan tropika konsisten dengan keadaan ataupun fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga Mac 2024. Khususnya di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, episod hujan lebat berlaku antara November hingga Disember 2023. Manakala mulai Disember ini hinggalah Januari tahun depan, episod hujan lebat dijangka lebih tertumpu di kawasan ataupun di negeri Johor, Sabah dan juga Sarawak. Selain itu, hujan berterusan juga boleh berlaku di negeri pantai barat sekiranya luruan monsun kuat ataupun kewujudan sistem tekanan rendah di rantau negara. Dan perlu kita fahami tentang risiko kejadian banjir akan meningkat jika hujan lebat monsun berlaku serentak dengan air pasang besar. Baik, untuk kita bercakap tentang menuju kepada ataupun menjelang ataupun apa persiapan dan juga persediaan yang perlu kita lakukan apabila kita bercakap tentang musim monsun Timur Laut dan apatah lagi ancaman risiko banjir. Di talian pada ketika ini adalah Dr. Kamarul Azhari Razak. Dr. Kamarul adalah pengarah Pusat Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana di BPC UTM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, mungkin pada waktu ini, sebelum kita nak bercerita lanjut tentang ada perkara yang saya nak tanya secara khusus kepada doktor tentang PPKB pertama yang beroperasi 2026, tapi untuk waktu ini, setiap tahun dan juga seperti sudah dijangka akan berlakunya hujung tahun secara spesifiknya, akan berlakunya ancaman ataupun risiko banjir khususnya di kawasan-kawasan seperti yang dinyatakan. Mungkin pada waktu ini, daripada sudut pandangan dan juga pemerhatian Dr. Kamarul, adakah persiapan ataupun siap-siaga yang sepatutnya perlu dilakukan telah pun dilakukan sejak pada awal ini, Doktor?
Alhamdulillah, terima kasih pihak ISRO atas inputan. Merujuk kepada persoalan yang saya fikir ramai pihak dan tanya berkenaan dengan status kesapsagaan dan persiapan. Sebenarnya berdasarkan kepada pengamatan saya melihat beberapa usaha-usaha pihak kerajaan yang diterajui oleh pihak agensi pengurusan bencana negara, pihak NADMA, melihat amat baik persiapannya dan mereka telah mempertingkatkan lagi tahap kesapsagaannya bukan hanya di peringkat nasional, di peringkat negeri, tapi juga di bahagian pihak berkuasa tempatan, melihat beberapa agensi-agensi, pihak-pihak kementerian yang turut menyuarakan ataupun memberi arahan-arahan khusus untuk memastikan tahap kesapsagaan ini rentas sektor, rentas segenap pelusuk masyarakat yang terlibat, terutamanya mereka-mereka yang berada di kawasan-kawasan yang rentan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat juga kesapsagaan ini turut melibatkan bukan hanya sektor awam, pihak kerajaan semata-mata, tapi juga pihak NGO setempat. Ini satu situasi ataupun satu usaha yang saya fikir amat baik, yang di mana tanggungjawab ini turut dipikul oleh badan-badan bukan kerajaan, organisasi-organisasi yang mempunyai kapasiti keuangan yang boleh berupaya untuk menyumbang, tetapi mereka turut bekerjasama dengan pihak kerajaan menerusi NADMA sebagai contoh, menerusi rakan NADMA, bersama-sama menerokai kapasiti dan kelebihan masing-masing untuk membantu dikala perlu. Terima kasih. Dr. Kamarul, kalau diikutkan kenyataan daripada KPN ataupun Ketua Polis Negara yang mana sebelum ini mengenal pasti lebih kurang hampir 6,000 ataupun lebih 5,648 lokasi hotspot banjir di 163 daerah di seluruh negara sebagai persediaan bagi pihak berkuasa menghadapi MTL, musim monsun timur laut ini. Dan katanya daripada pihak ataupun daripada kumpulan polis sendiri persediaan berkenaan telah pun ataupun sedang dilakukan untuk memudahkan perancangan awal, atur gerak, penugasan dan juga plan intervensi keselamatan. Dan dalam masa yang sama kita tahu juga pihak-pihak lain seperti bomber dan juga ada kenyataan yang pernah dikeluarkan baru-baru ini khususnya melihat kepada siap siaga ancaman bencana banjir. Tapi untuk waktu ini kita bercakap tentang siap siaga bencana banjir selain pada kita melihat pada kerahan tenaga dan juga disebutkan tadi penglibatan dan juga kesediaan individu dan juga NGO untuk turun sama untuk menghadapi situasi banjir. Itu kita melihat kepada persediaan ataupun lebih kepada selepas ataupun setelah berlakunya banjir, itu perkara yang boleh dilakukan. Tetapi apa perkara yang perlu kita titik beratkan dan juga beri tumpuan sebelum bencana ataupun ancaman banjir itu berlaku? Apa sebenarnya persediaan yang perlu dilakukan pada waktu ini, Doktor? Baik, dan saya mungkin boleh kongsikan sedikit, hampir 10% kawasan Malaysia ini sebenarnya terdedah kepada bencana banjir. Hampir 20% rakyat Malaysia sebenarnya terjejas langsung kepada bencana-bencana banjir lampau. Jadi kita lihat peningkatan kawasan-kawasan baru juga semakin meningkat. Kawasan yang tidak banjir sebelum ini juga turut banjir. Jadi dalam konteks kesapsagaan sebelum berlaku bencana, kawasan-kawasan ini harus dikenal pasti lebih awal, dan hotspot-hotspot yang telah dikongsikan oleh pihak kerajaan sebentar tadi sebenarnya amat baik. Mereka-mereka yang menetap, yang tinggal di kawasan-kawasan ini sebenarnya harus cakna dengan sebarang perubahan iklim yang ekstrim yang berlaku. Ini bentuk kadangkala amaran ataupun ramalan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan juga harus bersasar melihat komuniti-komuniti ataupun kelompok-kelompok yang harus diberi perhatian utama dalam konteks evakuasi yang lebih awal. Dan merujuk kepada soalan sebentar tadi, mungkin saya boleh kongsikan secara ringkas tentang kesapsagaan ini harus berlaku di peringkat individu. Kita sendiri sebagai ketua rumah ataupun mungkin mempunyai ibu dan warga emas, anak kurang upaya yang tinggal bersama kita, ini satu peringkat lapisan persediaan awal
untuk bersiap-siaga menghadapi bencana sekiranya kita tinggal di kawasan-kawasan yang mungkin terdedah kepada bencana banjir sebagai contoh. Yang kedua, di peringkat komuniti itu sendiri, bantuan bersama. Apakah bentuk-bentuk persiapan ataupun aset-aset, pengetahuan-pengetahuan, informasi-informasi awal yang boleh kita perolehi di peringkat kampung, di peringkat mukim, di peringkat daerah, yang kita boleh hubungi jika menghadapi masalah ataupun ingin berkongsi sebarang pemakluman awal tentang ini harus berlaku di peringkat sendiri, di peringkat bersama tadi, komuniti, dan yang terakhir kapasiti bersama dengan pihak awam, bantuan awam ini, yang mana kita telah tahu pihak PDRM, pihak bomber, pihak APM telah bersiap-siaga dan mereka telah menjangkakan kawasan-kawasan ini, dan sekiranya ada arahan untuk berpindah lebih awal ataupun maklumat-maklumat itu disalurkan lebih awal untuk kita bersiap-siaga dengan bekalan ubat-ubatan kita, dengan dokumen-dokumen penting. Itu harus berlaku lebih awal di peringkat kesiapsiagaan, persiapan di peringkat individu, di peringkat keluarga, di peringkat rumah itu sendiri. Ini dalam konteks rumah ataupun kita yang berada di kawasan yang rentan. Berbalik kepada mereka yang mungkin akan mungkin membuat perjalanan daripada satu tempat ke satu tempat, kita juga harus mengetahui kawasan-kawasan yang sering dilanda dinaiki air ataupun banjir. Ini juga penting agar pengetahuan itu boleh diguna pakai jika perlu. Termasuklah aplikasi-aplikasi yang banyak dibangunkan oleh pihak kerajaan untuk dikongsikan maklumat informasi itu lebih awal. Dan kita lihat, amati beberapa siri-siri trend-trend sebelum ini, jika sekiranya berlaku monsun timur laut, yang kita gusar adalah bencana berganda ataupun risiko sistemik. Berlakulah hujan lebat dan pada masa yang sama juga berlaku kenaikan air paras air laut ataupun kejadian air pasang, dan pada masa yang sama juga adalah kewujudan taifun. Ini benda-benda yang bencana berangkai yang kita amat gusar melihat kapasiti pihak-pihak responder kita kadang-kala amat terhad untuk memastikan keselamatan kesejahteraan komuniti-komuniti dalam kuantiti yang ramai, yang besar. So inilah yang harus diambil kira. Kesiapsiagaan ini rentas sektor, rentas kepakaran, dan pada masa yang sama kita harus berusaha dengan keras untuk memastikan jumlah kadar mereka yang meninggal dunia dan kadar kerosakan ini turun mendadak di setiap kali persiapan ataupun kesiapsiagaan itu dilaksanakan. Okey, Dr. Kamarul, kita nak berehat seketika. Mungkin selepas ini kita dah bercakap tentang apa persediaan yang perlu dilakukan sebelum bencana banjir dan juga ketika berlakunya bencana banjir itu nanti. Kita nak memberi fokus kepada, kita bercakap tentang banjir ini dah macam acara tahunan, dan seperti apa yang pernah diluahkan oleh mangsa-mangsa banjir, seperti ia bukan seperti ia seolah-olah boleh dijangka bila akan berlakunya banjir. Hujan lebat je pasti akan berlaku banjir. Mungkin pada waktu ini kita nak melihat kepada apa solusi jangka panjang yang perlu diambil dan yang sedang dan juga telah diambil. Saya nak merujuk nanti, nak minta sedikit pandangan daripada Dr. Kamarul, khususnya melihat kepada pusat pemindahan kekal bencana. Projek pertamanya ataupun disebut PPKB yang menempatkan mangsa banjir yang mana dijangka siap dan juga beroperasi untuk tahun 2026. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Baik, kembali dalam pantau agenda reformasi. Saya masih lagi bersama dengan Dr. Kamarul Azhari Razak. Dr. Kamarul adalah pengarah Pusat Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana di PPC daripada UTM. Tapi sebelum nak dengan Dr. Kamarul, saya tunjukkan kepada anda sedikit perkembangan terkini bencana banjir yang berlaku di Perak. Kalau saya boleh tunjukkan, ya. Pada ketika ini, kemaskini sehingga jam 4 petang tadi, ada 3 pusat pemindahan banjir dibuka menempatkan 325 mangsa. Saya besarkan supaya anda boleh saksikan juga.
daripada 93 buah keluarga dan itu pecahan-pecahannya setakat ini ataupun sehingga hari ini masih ataupun hanya ada satu negeri yang terlibat dengan banjir. Baik, Dr. Kamarul, kalau boleh saya nak bawakan sedikit, nak minta sedikit pandangan kita melihat kepada apa yang saya sebutkan pada awal tadi sebelum kita berehat, kita melihat kepada projek pertama PPKB ataupun Pusat Pemindahan Kekal Bencana PPKB bagi menempatkan mangsa banjir yang dijangka siap dan juga beroperasi pada tahun 2026. Ini menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan juga tugas-tugasnya Datuk Armizan Muhammad Ali, yang mana Menteri berkenaan mengatakan kerajaan dalam Pembentangan Belanjawan Madani 2024 pada 13 Oktober lepas telah meluluskan pembinaan 9 PPKB di 9 negeri yang sering dilanda banjir termasuklah Sabah dan juga Sarawak. Untuk waktu ini mungkin ada sedikit pandangan melihat kepada langkah yang diambil oleh kerajaan PPKB projek pertama tetapi dijangka bersiap ataupun operasinya pada tahun 2026. Doktor. Baik, pertama kita harus memahami ini adalah komitmen pihak kerajaan dan bentuk pelaburan yang amat ditunggu-tunggukan dalam memastikan pengurangan risiko bencana agendanya diterjemah kepada tindakan. Dan kita juga amati bahawa selain daripada usaha pihak kerajaan untuk mendirikan pusat pemindahan kekal bencana, PPKB ini sebenarnya telah ada hampir 8,000 lebih pusat pemindahan sementara PPS yang saya percaya ini juga satu bentuk pelaburan besar oleh pihak kerajaan untuk menyokong agenda pengurangan risiko bencana. Dan kita amati jumlah PPS juga telah meningkat. Sebagai contoh tahun lepas hampir 7,906 PPS dan tahun sebelumnya 6,010 PPS. Dan peningkatan kawasan-kawasan baru ataupun PPS baru ini yang perlu digazetkan ini juga perlu seiring dengan keperluan mendesak kawasan-kawasan khusus. Jadi inilah keperluan yang saya percaya amat baik inisiatifnya untuk diterjemahkan kepada tindakan yang di mana pusat pemindahan kekal bencana ini direka bentuk bukanlah semata-mata untuk tujuan banjir semata-mata. Ia juga boleh diguna pakai di luar musim banjir. Ini satu bentuk pelaburan ataupun konsep daya tahan yang saya percaya telah diterjemahkan oleh pihak kerajaan dan susulan daripada kenyataan oleh Yang Berhormat Datuk Armizan berkenaan dengan komitmen untuk membina di 9 negeri ini, dan saya percaya penilaian awal, penilaian risiko telah dibuat dan memastikan lokasi-lokasi PPKB ini telah mengambil kira jangkaan risiko akibat perubahan iklim di masa hadapan. Kita amati banyak juga kawasan-kawasan PPS, Pusat Pembinaan Sementara, dikala menghadapi bencana besar, juga ditenggelaمی oleh air banjir. Jadi ini yang kita tak naklah. Pusat pemindahan sepatutnya menjadi pusat tempat yang selamat, juga ditenggelamkan air. Banyak juga situasi lapangan yang saya amati, mereka ataupun penduduk terpaksa berpindah 2-3 kali kerana kawasan PPS tersebut juga ditelenggami air. Jadi saya percaya sebahagian daripada komitmen pihak kerajaan memastikan penggunaan pusat pemindahan kekal bencana ini juga rentas musim. Ia juga boleh diguna pakai sebagai pusat hebahan, pusat kegiatan ekonomi setempat, pusat untuk pendidikan kesiapsiagaan bencana di luar musim MTL. Ini sebahagian daripada konsep daya tahan yang saya percaya amat baik, dan insya-Allah dengan usaha ini saya percaya peningkatan jumlah PPKB ini juga boleh dipertingkatkan dari masa ke semasa. Okey, baik. Terima kasih Dr. Kamarul Azhari Razak. Dr. Kamarul, Pengarah Pusat Pencegahan dan juga Kesiapsiagaan Bencana di PPC UTM, yang mana berkongsi pandangan untuk melihat kepada apa persiapan, siap-siaga mana yang perlu dilakukan apabila kita bercakap tentang menghadapi ancaman banjir, kerana perlu diingat monsun Timur Laut MTL dijangka bermula November ini dan juga berakhir Mac tahun depan, dan antara negeri-negeri yang ataupun kawasan-kawasan yang dijangka akan menerima hujan lebat antaranya ialah Kelantan, Terengganu dan juga Pahang.
antara bulan November hinggalah Disember 2023, manakala daripada bermula Disember hinggalah Januari tahun depan, episod hujan lebat juga dijangka akan berlaku tertumpu kepada Johor, Sabah dan juga Sarawak. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Pantau agenda reformasi. Saya Fauzi Din, selamat.